Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala panjang usia kita dan kita diberikan nikmat iman dan Islam sehinggalah ke saat ini. Syukur, berbanyak-banyak syukur kerana kita tergolong dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasai nikmat ini. Dan alhamdulillah selamat datang kembali bersama Ustaz Rui Syam Abidin dalam Stadium Online Pendidikan Islam pada kali ini. Apa bangka akak tingkatan 4 kita? Apa bang semua? Saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Jom tanpa membasah kita habiskan kerana inilah tajuk yang terakhir dalam silibus pendidikan Islam KSSM tingkatan 4. Nak birah kan? Okey, jadi pelajaran 25 wasatiyah menjamin kecemerlangan ummah. Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Senang macam itulah. Okey, tanpa membasah, jom, dah ready nak habiskan silibus kita insyaAllah. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Seperti biasa, duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang, keadaan yang paling seronok, paling sempoi, paling simple untuk kita perolehi ilmu. Kena beradab dengan ilmu pun dapat ilmu tu. Kemudian mulakan kita dengan Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, kita teruskan dengan doa pendengar hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buku teks kita berada bersama. Buku nota, buku tulis, buku kerja, buku bagi apa-apa buku yang sesuai lah, no? Paper kertas, highlighter, mungkin juga dengan apa nama itu, liquid paper ke. Okay, siap sedia. Kita ikhlaskan hati untuk belajar. Jom fokus untuk pelajaran pada kali ini, bidang akhlak Islamiah. Muka surat 205, 210 nak habis dah buku teks. Sedap tak sedap, Masya Allah. Okay, kita akan habiskan pelajaran 25 pada kali ini. Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat tingkatan 4. Okey, tanpa masalah, jom kita terus dengan yang pertama, maksud dan dalil wasatiyah. Kita nak pergi dulu dengan apa yang dimaksudkan dengan wasatiyah. Bisa dengar perkataan wasatiyah? Bisa kan? Okey, jadi sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan wasatiyah, iaitu pendekatan yang sederhana. Relax pertengahan. Macam tu ayat dia lebih kurang. Seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Setiap tindakan, setiap perlakuan, setiap amalan kita perlu ada sifat wasatiyah. Wasatiyah ni sederhana, tidak terlalu ekstrim ataupun tidak terlalu lemah, seimbang, adil, sama-sama meletakkan satu pada tempat dan haknya, dan akan cemerlang dalam tindakan tersebut. Itu dipanggil wasatiyah. Jadi dia punya keyword dia sederhana, seimbang, adil dan cemerlang. Boleh? InsyaAllah. Jom kita terus dengan dalil wasatiyah. Itu kita tengok pada dua dalil. Dalil yang pertama iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ila akhir ayat, yang mana Allah telah berfirman sebagaimana maksud. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Dalil yang pertama, Allah sebut
Allah menjadikan kamu, yakni wahai umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat wasata. Wasata ni pertengahan, umat yang pilihan, umat pilihan lagi adil, dapat menjadi saksi kepada, untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Dan dalil yang kedua, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, saddidu wa qaribu wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali adwamuha ila Allah wa in qalla. Riwayat Al-Bukhari. Lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk syurga. Amalan yang paling disukai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Ini Nabi sebut kan, buat amalan yang paling Allah suka walaupun sikit tapi berterusan. Atau pendek kata, kita kata istiqamah melakukan amalan tersebut. Yang penting amalan itu adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini dua dalil untuk maksud dalil wasatiyah. Kemudian yang ni perlu abang kakak untuk mengetahui tentang 4 prinsip wasatiyah. Nah, wasatiyah kesederhanaan ini mempunyai 4 prinsip, iaitu yang pertama kita bincangkan dari sudut kesederhanaan. Kesederhanaan, prinsip yang pertama, yang membawa maksud melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Maksud kesederhanaan itu melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Aspek kesederhanaan yang kita nak bincangkan iaitu yang pertama, menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh bertanggungjawab. Kesederhanaan apabila kita diberikan amanah, diberikan tanggungjawab, berikan tugasan, maka kita perlu menunaikan dengan penuh rasa integriti kita, tanggungjawab kita, amanah kita dengan sempurna. InsyaAllah kita akan mencapai kesederhanaan tersebut. Yang kedua, memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan prosedur dalam menjalankan amanah. Ini juga disebut sebagai aspek kesederhanaan dalam prinsip wasatiyah. Apabila kita melakukan tugas, kita perlu mengikut syarat yang telah ditetapkan, mengikut arahan, mengikut prosedur dalam menjalankan amanah tersebut. Yang kedua. Dan yang ketiga iaitu melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Tak lain tak bukan. Nah, yang mana tidaklah Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Kita apabila melaksanakan amanah dan tanggungjawab, maka yang paling penting kita letakkan Allah nombor 1. InsyaAllah segala amalan yang kita buat, tugas yang kita lakukan, amanah yang kita laksanakan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak di sudut aspek kesederhanaan dalam prinsip wasatiyah. Dalilnya mana? Jom kita tengok pada surah Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana. Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Ini antara dalil bagi aspek kesederhanaan dalam prinsip wasatiyah. Kemudian kita tengok pada spektrum ilmu sikit. Ummatan wasatan. Bisa dengar perkataan ummatan wasatan, yang mana menggabungkan unsur jasad dan rohani tanpa mengabaikan mana-mana aspek. Mereka termasuklah umat yang terpilih dan adil. Ummatan lah, wasatan yang wasatiyah, yang bersederhana, terpilih dan adil. Yang kedua, umat yang terbaik dan pertengahan dalam semua perkara dan tidak melampaui batas serta tidak lalai, tidak berlebihan dalam urusan agama dan spiritual semata-mata seperti golongan Nasrani,
tidak mementingkan material semata-mata seperti Yahudi dan musyrik. Ini golongan orang yang disebut sebagai umat yang disebut sebagai ummatan wasatan, umat yang terpilih dan adil, umat yang terbaik dan pertengahan dalam semua perkara dan tidak melampaui batas serta tidak lalai. Jadi kita perlulah untuk berada di dalam kalangan ummatan wasatan ini, insya-Allah. Kemudian kita tengok pada prinsip yang kedua, iaitu prinsip keseimbangan. Tadi kesederhanaan, sekarang kita tengok pada keseimbangan yang bermaksud memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Firman ataupun aspek kesederhanaan dulu kita tengok, iaitu yang pertama di sudut rohani. Kita tengok di sudut rohani, keseimbangan di sudut rohani iaitu melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan istiqamah, seimbang. Tidak lebih fardu semua, yang ni sunat tinggal. Macam tu tak boleh kan. Ataupun sunat saja buat, yang fardu buat relax-relax, buat alai-balai je kan, tak boleh. Dia kena seimbang dua-dua. Menghayati Al-Quran dengan berzikir dan berzikir dengan bersungguh-sungguh. Jangan buat lebih kurang. Dia hanya mengejar sesuatu yang yang wajib saja dia buat, contoh lah kan. Jadi dia tinggalkan yang sekadar sunat itu je, dan melakukan ibadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu dari sudut keseimbangan pada aspek rohani. Kemudian kita tengok pada aspek jasmani. Rohani dalaman, rohani dalaman, jasmani luaran ataupun orang kata lahiriah. Mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Tu kita umat yang terbaik ialah dia sentiasa menitik beratkan soal makanan. Makanan yang baik perlu ada dalam diri. Makanan yang seimbang perlu dijaga untuk jaga kesihatan juga. Berehat setelah penat bekerja supaya badan kembali cergas dan bertenaga. Jangan duk paksa diri apabila melakukan kerja-kerja kan. Dah tak larat dah ni, buat juga. Itu bukan golongan ummatan wasatan. Dan yang ketiga, memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Ini bab jasmani. Seterusnya kita tengok pada yang ketiga, iaitu akli. Akli apa dia? Akal. Rohani dalaman, jasmani luaran. Dalaman akli ini sebut sebagai emosi ataupun orang kata apa, pemikiran kita. Apa yang Islam ajar iaitu menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak. Jadi perkara seperti ini, mengambil dadah, minum arak adalah perkara yang boleh merosakkan akal. Jadi Islam melarang umatnya untuk mengambil barangan larangan ini. Jadi kita sebagai ummatan wasatan, umat yang terbaik, perlulah untuk menghindarkan diri kita daripada mengambil barang-barang yang dilarang ini. Okey. Yang kedua, menggunakan akal sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu. Allah bagi akal dekat kita. Allah bagi minda otak untuk berfikir, untuk memperolehi ilmu, maka gunakan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menggunakan akal untuk memajukan diri dan masyarakat serta meningkatkan pembangunan negara. Gunakan akal untuk perkara yang kebaikan, majukan diri kita, majukan negara, masyarakat. Jangan kita gunakan akal kita untuk kepentingan diri kan, untuk menjatuhkan orang, untuk merosakkan reputasi orang. Tak mau. Kerana Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berlaku zalim sesama manusia. Jadi ini aspek kesederhanaan yang perlu dititik beratkan dalam aspek keseimbangan. Okey, seterusnya kita tengok pada dalil yang mana Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Sadaqallahul Azim. Yang mana maksud, dan antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, peliharalah kami, berilah kami kebaikan di dunia akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat.
dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Doa ni adalah doa yang sering kita baca selepas solat kan, dan sememangnya doa ini Nabi tak pernah tinggal untuk dibacakan. Jadi abang-abang kakak, doa ini boleh dikatakan adalah doa yang sangat penting, sangat perlu untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah beri kebaikan kepada kita, bukan sekadar dunia, bahkan lebih penting Allah berikan kepada kita kebaikan di akhirat, dan peliharalah diri kita doa kepada Allah ni daripada azab siksa api neraka, minta pelihara daripada azab siksa api neraka. Jadi ini antara doa yang boleh ataupun antara dalil berkenaan dengan keseimbangan. Kita tengok pada yang ketiga, iaitu keadilan. Keadilan iaitu maksudnya meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Adil ni bukan maknanya bagi sama rata. Adil ni bukan maknanya bagi sama banyak. Adil ni ialah meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana waktu tu, sesuai dengan suasana, sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat dia. Jika perlu suasana tempat dia, mungkin perlu lebih sikit ke, perlu kurang sikit ke, namun begitu sesuai, dipanggil adil lah. Faham tak? Bukan adil ni maksudnya sama banyak kan. Abang dengan adik, abang umur 10 tahun, adik baby lagi kan. Lepas tu bagi minum susu kan, abang bagi minum susu botol macam adik. Nak bagi sama, bagi adil, sama adil, tak boleh. Tak adil lah tu. Abang dah besar dah, minumlah susu dalam gelas kan. Bagi kat abang. Adik tak apalah minum susu botol, contoh kan. Tu nak bagi faham maksud sederhana, keadilan. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada haknya. Okey, jadi fahamlah. Kita tengok dari sudut kesederhanaan yang dikatakan sebagai keadilan ini menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang berhak macam adik tadi tu, dia berhak menerima botol susu, dia dapat lah. Abang besar dah, takkan nak terima botol susu adik? Tidak. Berhak menerima segelas susu segar kan. Abang dapat, kakak dia dapat. Menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya, itu yang dipanggil keadilan. Okey, yang pertama. Yang kedua, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim, dua perkara yang mendesak, yang perlu difikirkan dari sudut keadilan. Maka kita ambil pertengahan, ambil jalan tengah, dan seimbang secara berhikmah. Tidak, orang kata kalau tak rugi teruk, kalau tak untung sangat, ataupun kita kata kalau tak menang semua, tak kalah, kalau menang tak menang semua, kalau kalah tak kalah semua. Tengah-tengah, itu maksud keadilan. Jika kita berada di satu perkara, satu pilihan yang ekstrim, okey, hikmah itu penting. Okey, jadi ini di sudut keadilan, dan kita tengok dalil dari sudut keadilan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ila al-akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ni Allah tegak ni. Jangan disebabkan kita benci pada seorang itu maka kita tidak melakukan keadilan pada yang sepatutnya. Allah sambung lagi, berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada taqwa. Jadi kita orang beriman, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, walaupun dalam keadaan terdesak, dalam keadaan
mungkin kita ada kuasa, kita boleh melakukan sesuatu dengan atas dasar nafsu kita kan, balas dendam dan sebagainya, dan begitu kita ingat Allah lagi maha menerangkan kebenaran itu, maka janganlah disebabkan kebencian kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Jadi Allah tegur. Kerana apa? Kerana apabila kita berlaku adil, ia lebih kepada takwa. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, keadilan. Yang keempat iaitulah kecemerlangan. Last sekali, kecemerlangan. Apabila kita telah melakukan apa dia yang pertama tadi, kesederhanaan, pandai. Yang kedua, keseimbangan, pandai lagi. Yang ketiga baru saat lepas, keadilan. Dan yang keempat, kita akan capai kecemerlangan. Ini 4 prinsip wasatiyah. Jadi kita nak tengok pada kecemerlangan. Apa yang dimaksudkan dengan kecemerlangan, iaitulah pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kecemerlangan ialah melakukan perkara yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan kecemerlangan dalam prinsip wasatiyah. Faham takat tu? InsyaAllah kita terus dengan aspek kesederhanaan yang disebutkan sebagai kecemerlangan ini ialah yang pertama, melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan. Itu yang dipanggil kecemerlangan. Cemerlang, buat kebaikan. Nak dapat kecemerlangan, buat kebaikan. Contoh dia bagi apa? Memakmurkan bumi. Makan bumi menggunakan segala nikmat yang Allah beri atas muka bumi ini dengan sebaiknya. Tanamannya, hasil galiannya, bangunkan negara, basmi kemiskinan. Itu dipanggil kecemerlangan. Sebagai umat yang cemerlang, umat yang gemilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Apabila melakukan kebaikan, cegah pula diri daripada melakukan kezaliman. Jangan buat zalim kepada orang, jangan buat zalim kepada alam sekitar, jangan buat zalim kepada makhluk-makhluk lain, jangan buat dosa fasik, jangan buat perkara yang Allah murka, jangan buat kekejaman, kezaliman kepada siapa sahaja. Jadi ini kita nak dapatkan kecemerlangan, buat baik, dalam masa yang sama cegah daripada buat benda yang tak baik. Yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sallallahu Muhammad. Allah bagi nikmat rezeki kepada kita, kita gunakannya untuk dapat redha Allah. Bukan kita guna nikmat dunia ini, kekayaan dunia ini untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Akan tetapi kita nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih penting. Yang ketiga. Yang keempat, melakukan semua tugas dan pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara awal tadi ni, last sekali kerana Allah, ikhlas hati kita, insya-Allah kita akan memperolehi kejayaan, kita memperolehi kecemerlangan yang disebutkan sebagai 4 prinsip wasatiyah. Yang keempat iaitulah kecemerlangan. Dapat tak? InsyaAllah kita gabung jalin, kita kita melakukan strategi yang terbaik, kita memasukkan elemen-elemen prinsip wasatiyah ini dalam kehidupan kita sebagai ummatan wasatan tadi ni, kita sebutkan sebagai umat cemerlang tadi ni, maka kita akan memperolehi kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kita tengok sikit dalil kecemerlangan. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhir al-ayah. Allah berfirman, yang mana maksud kamu wahai umat Muhammad. Allah sebut umat Nabi Muhammad siapa? Kita ni. Ialah umat yang terbaik, ummatin khaira ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni
ciri umat yang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 ciri. Suruh buat baik, cegah benda yang tak baik, dan beriman kepada Allah. Maka kita akan tergolong dalam golongan umat yang terbaik, insya-Allah, kecemerlangan dunia akhirat. Jadi hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Dah semua dah selesai. 4 prinsip tadi kita amalkan dalam kehidupan masyarakat kita, insya-Allah. Maka yang pertama, kita akan memperolehi syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai murni. Nilai Islam akan tertegak. Syiar Islam akan tertegak di muka bumi ini, insya-Allah, bila akhlak dan nilai murni dapat disempurnakan. Yang kedua, pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat diwujudkan kerana adanya kestabilan politik. Dari sudut keadilan tadi, di sudut kecemerlangan tadi, maka pembangunan yang dilaksanakan disebabkan kestabilan politik yang baik, maka akan mewujudkan sebuah negara yang membangun, sebuah negara yang hebat, makmur dan aman damai. Itu yang kita nak. Yang kedua. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang stabil dapat dijana kerana tiada berlaku pembaziran. Betul ya babang kakak, apabila kita manage menguruskan kewangan negara, kewangan umat kita dengan baik, maka ekonomi masyarakat akan stabil dan tiada berlakunya pembaziran. Itu yang kita nak, insya-Allah. Yang ketiga dan yang keempat, tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan mengikut keperluan negara. Pendidikan masyarakat, orang kata apa, sifar buta huruf, sifar buta huruf yang kita nakkan. Semua masyarakat dapat membaca, semua masyarakat memperolehi akses untuk pendidikan yang baik. Itulah target kita ataupun itulah harapan kita bagi meningkatkan tahap pendidikan masyarakat mengikut keperluan negara kita. InsyaAllah semuanya akan bergantung kepada kehebatan, kejayaan dan berpegang teguhnya kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Islam. Jadi insya-Allah Pak saja kot kan. Ada satu lagi. Masyarakat yang aman damai. Ni hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah ni. Masyarakat yang aman damai dan bersatu padu dapat dibangunkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Melakukan bila dilaksanakan keadilan dalam sebuah masyarakat, maka kita akan memperolehi masyarakat yang aman damai yang bersatu padu. Masya-Allah, seronok. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita hendakkan dalam negara kita. Negara yang aman makmur, aman damai dan sentiasa di bawah lembayung rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Selesai. Sekian, terima kasih dulu. Selesai untuk pelajaran kita pada kali ini, pelajaran 25 wasatiyah menjamin kecemerlangan umat tingkatan 4. Tahniah, syabas kepada abang-abang, kakak-kakak yang telah berjaya menyelesaikan amanah dan tanggungjawab menyelesaikan pembelajaran bagi tingkatan 4. Mungkin ada tajuk lain, mungkin ada yang habis tajuk adab dulu ke, akhlak Islamiah dulu ke, habis dulu kan, mungkin ada tajuk lain mungkinlah, ataupun mungkin menjadikan pelajaran 25 ini sebagai pelajaran terakhir dalam tingkatan 4. Ustaz nak ucapkan tahniah, syabas lah. Terima kasih lah juga kepada abang kakak yang sudi bersama-sama dengan Ustaz dari tajuk pertama, pelajaran pertama sampailah pelajaran yang ke-25 ini. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada ayah ibu-ibu, terima kasih kepada ustaz-ustazah juga atas sokongan padu yang telah diberikan. InsyaAllah moga-moga segala usaha, segala amal yang kita lakukan ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum Ustaz mengundurkan diri, minta maaf, minta ampun ada kekurangan, kesilapan, ketelanjuran kata ataupun kesilapan memberikan ilmu kepada anak-anak semua.
mohon memberi bimbingan bersama kerana kita sama-sama sedang mencari ilmu Allah yang sangat luas ini. Moga-moga Allah redha dan memberkati segala usaha kita, dan kita bertemu lagi di lain rancangan. Selamat maju jaya abang-abang kakak. Moga-moga kejayaan milik anda semua. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.